Hmm. Okay, Baru tahu itu. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas 4 ST 2021. Okay, hari Alah, ni kita nak pagi. sambung tajuk, masih lagi tajuk yang sama dengan hari Jumaat yang lepas, bab 3, tajuk segitiga, segi empat dan poligon. Ya, cikgu dah tunjuk cara nak membuat beberapa jenis segitiga, iaitu segitiga sama sisi, segitiga tepat, segitiga apa ke lagi? Yang diberi perimeter. Tu cikgu dah tunjuk cara dan cikgu dah bagi dah latihan untuk kamu buat soalan nombor 6. So yang ada buku dah boleh terus buat, tapi malangnya tak ada siapa yang buat ya. Okey, tak apa. Saya tunjuk cara balik hari ini. Cikgu target kita buat 4 soalan hari ini. 4 soalan ya. Tu target cikgu. Okey. Soalan yang pertama ialah membina segitiga apabila diberi penengah AA, BB dan CC. Okey. Garisan yang terdapat pada buku kamu tu, itu kita panggil garisan penengah. Ya, kita dah belajar dah ciri-ciri segitiga. Di manakah kedudukan garisan-garisan penengah ini. Okay, kamu rujuk balik dengan buku teks ya. Okey, dilabelkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil ni. Tu maksudnya garisan penengah. Dia bukan CC. Bukan CC. Jadi, macam mana cara nak membina segitiga ini? Yang pertama sekali, ketiga-tiga garisan ini kita bahagikan kepada 3. Kita rujuk balik bab kedua yang kita dah belajar, iaitu garisan. Macam mana hendak membahagi garisan? Ingat lagi? Ingat lagi tak? Membahagi garisan. Okey. Ini bagi siapa yang tak ada buku lagi ni ya, macam Said tak ada buku lagi kan. Saya berusaha melukis beberapa garisan ini ya untuk membina segitiga. Tanpa kita menggunakan buku. Yang ada buku boleh terus gunakan buku ni. Lembaran praktis. Nama buku ni ialah lembaran praktis. Okey, ya. So saya gunakan A4, lukis siap-siap. Ini panjang dia random saja. Ya. Daripada sini kita nak bina segitiga, ya. Langkah pertama ialah membahagi ketiga-tiga garisan ini kepada 3. Membahagi garisan kepada 3. So yang pertama sekali kita buat garisan tambahan di ketiga-tiga garisan tu ya. Di ketiga-tiga garisan tu. Garisan tambahan. Nampak tak? Nampak cakap nampak, tak nampak cakap tak nampak. Nampak Ibu, nampak. Garisan tambahan, panjang dia pun random. Dan bukaan dia tu, sudut tu pun random saja. Dia tak ada tetap. Okey. Dia dah buat garisan tambahan ini dengan jangka lukis. Kalau kaedah geometri, maksudnya kita banyak menggunakan jangka lukis. Kita bukakan jangka lukis ini pada sebarang ukuran, sebarang jarak. Maksudnya random saja. Okey. Yang pertama sekali, letak jarum dekat B. Buat tandaan pertama. Jarak yang sama, jangan ubah-ubah ya. Kalau ubah-ubah tu yang jadi macam minggu lepas, use buat dia diubah-ubah. So jarak dia tak sama. Okay, letak pula tandaan yang pertama, buat tandaan yang kedua. So jarum ni pula letak tandaan yang kedua, buat tandaan yang ketiga pula. So ada 3. 1, 2, 3. Okay, begitu juga dengan C. C pun sama juga. Kita buat tandaan pertama, kedua dan ketiga. So 3 tandaan. Sebab segitiga, kita kena bahagi 3. Ya. Memang itu syarat dia. Dia tak boleh 4, dia tak boleh 2. Okey, kemudian pada garisan penengah AA pula pun bahagi pada 3. Saya gunakan bukaan yang sama. Saya tak ada ubah-ubah ya. Bukaan 1, 2 dan 3. So 3 yang itu. Okey. Kita ambil yang paling hujung. Yang paling hujung
kita sambungkan pada garisan ataupun titik yang paling hujung pada garisan tersebut. Sambungkan hujung dengan hujung. Begitu juga pada C. Okey, begitu juga pada AA. Okey. Hujung sekali kita buat. Hujung sekali. Okey. Kemudian kita ambil ukuran 2/3. 2/3. Maksudnya nombor 2 lah. Nombor 2. Macam mana kita nak selarikan? Guna set square. 2 set square. Yang cikgu dah tunjuk cara dah masa tajuk garisan itu. Letakkan jangka lukis kamu tu pada garisan ni 3B tu. Tu ambil satu lagi set square, sanggakan dekat bawah dia, sangga dekat bawah. Okey, kemudian lock dengan tangan. Lock dengan tangan sebelah kanan. Kemudian tangan kiri ni gerakkan dia ke nombor 2. Ni nombor 2, buat garisan. So, automatik garisan ini selari. Selari. Setakat ni boleh ikut? Boleh ko, boleh. Okey. Begitu juga dengan C. Pun sama juga. Okey, C. Buat macam tu. Sangga ni. Set square yang bawah ni. Tu gerakkan. Tangan kiri ni gerakkan. Sampai dia kena nombor 2. Ni 2. Begitu juga dengan A. Pun sama juga. Kenapa kita pilih 2 saja? Kenapa kita tak selarikan dengan nombor 1? Siapa ada jawapan? Okey, selarikan nombor 2. Kenapa saya tak selarikan nombor 1 ni? Siapa ada jawapan? Senyap aja. Banyak atas tu garisan dia pendek ko. Ini. Tak, saya kata kenapa nombor 1 ni kita tak buat garisan selari? Soalan saya, kenapa nombor 1 ni, ni 1 ni, 1, 1, 1 ni. Kenapa kita tak buat garisan selari tu? Tak tahu aku. Tak tahu ya. Yang lain? Okey, jawapannya ini adalah formula. Kita tak boleh nak ubah-ubah formula. Ya. So, kalau nombor 1 tu tidak diperlukan, jadi tak perlulah kita buat. Buang-buang masa. Ya. Jadi kita yang perlu adalah 2 dan 3 sahaja. Jadi kita buatlah 2 garisan selari saja. Bukan je tak boleh kita buat tu nombor 1 tu, tapi kita perlu jimat masa. Okey. Boleh? Boleh? Okey, step. Boleh. Step yang seterusnya, sisi atau penengah AA ni kita panjangkan. Kemudian ambil jangka lukis, berpusatkan di A kecil ni, dan nombor 2 ni kita buat separuh bulatan. Separuh bulatan. So dia akan bersilang di X. Ini tadi kita namakan dia 2 prime. Ini X. Okey, boleh setakat ini. Kemudian ambil jarak 2/3 BB. Tak jarum dekat B dan nombor 2 pada garisan. Bukan nombor 2 yang pada garisan tambahan tu ya. Nombor 2 pada garisan BB. Macam tu.
Bila kita conteng macam tu dah confirm dah. Dia kena tepat pada nombor 2 pada garisan BB ni tadi. Okey. Kita ambil jarak yang tadi tu. Pindahkan ke titik 2 prime pada AA. Okey, buat satu lengkung. Buat satu lengkung dekat atas. Lepas tu pindah pula pada X. Lepas tu kita buat lengkung di sebelah bawah. Okay, ukuran 2/3 ini kita akan guna 2 kali. Kita akan guna sebanyak 2 kali penggunaan. Okay. Jarak BB ni, 2/3 BB ni kita akan guna 2 kali penggunaan. Yang pertama berpusat di di 2 prime. Dan yang kedua berpusat pada X di sebelah bawah. Yang ini di sebelah atas. Silangkan dia. Pada 2 prime letak sebelah atas. Pada X letak di sebelah bawah. Boleh? Aju ke? Cikgu. Boleh ya? Boleh ikut ya? Ni, Nation, Joel, Boleh. J, Adi, Khairunas. Boleh Ego. Okey, kalau boleh saya pergi. Okey, udah 2 kali penggunaan jarak 2/3 BB ni, kita ambil pula jarak 2/3 CC. 2/3 CC ni letak jarum pada C besar. Okey. Letakkan pensel dia menyentuh pada nombor 2 pada garisan CC. Okey. Pada garisan CC ya. Okay. Yang ini kita akan gunakan sekali penggunaan sahaja. Okey. Ambil 2/3. Okey. Kita letakkan pada X. Ya. Dan buat lengkungan. Buatkan lengkungan. Lengkungan ini tadi daripada X. Bersilang dengan lengkungan yang pertama iaitu 2/3 BB pada 2 prime ni tadi. Dia akan bersilang dekat situ. Ya. Ini adalah titik B. Titik B. Dapat ya? Ini sekali penggunaan iaitu titik ini kita sekali guna. Ini sekali guna. Yang ini 2 kali guna. Ataupun boleh juga kamu nak terbalikkan. Ini 2 kali guna, ini sekali guna, ini sekali guna, ini dua kali penggunaan. Boleh juga. Ya. Okey, setakat ni boleh? Sekarang ni kita nak cari titik C pula. Daripada B melalui A, kita buat garisan yang mana garisan ni akan menyentuh lengkung yang kedua tadi. 2/3 BB daripada X. Itu adalah titik C. Okey, bila kita dapat titik B dan titik C, barulah kita lengkapkan kita punya segitiga. Segitiga. Ya, lengkapkan segitiga kita. Okey. So inilah segitiga yang terhasil. Ya, yang dikatakan CC tu melalui 2 prime tu, inilah dia C kecil. Okey, ini seolah-olah 2 prime tu titik tengah dia ya. Gravity center dia. Okey. B dan ini B kecil. Macam tu. So terhasillah bentuk segitiga. Setakat ni boleh ikut? Kalau tak boleh titik B macam ni. Ni? Titik B ni? Titik B ni kita ambil daripada 2 prime ini. Kan separuh bulatan tadi 2/3 AA yang kita dapat ni. Ambil jarak 2/3 BB. Buat lengkuk yang pertama.
Kemudian ambil pula jarak 2/3 cc daripada X. Buat satu lengkung pula. Jarak dia 2/3 cc. So dia akan bersilang. Persilangan itulah titik B. Persilangan inilah titik B. Kemudian yang bawah ni, ya, 2/3 BB daripada X. Buat lengkuk. Yang ni daripada persilangan dua lengkung tadi. Buat garisan menerusi A kecil. Panjang dia sampai dia menyentuh bulatan yang tadi tu. Ini dah dia titik C. Bila dapat titik B dan C, so completekan segitiga tu lah. So siap. Okay. Yang ini kamu kena buat praktis beberapa kali. Kalau kamu nak ingat step, kamu kena praktis banyak kali. Ambil lah banyak mana kertas pun untuk kamu buat untuk mahirkan diri kamu. Step dia sama. Itulah dia step dia. Okay, boleh? Kalau diam gitu, cikgu anggap semua boleh lah. Boleh. Okay, sekarang ni kita pergi pula soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Kalau Syed tak ada kertas, guna kertas. Buku tulis pun boleh guna. Apa sajalah. Carilah kertas kosong. Okay, buat garisan. Garisan ni, kalau mengikut soalan nombor 7 ni, dia minta apa? Bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak. Ni panjang tapak ni kita lukis awal lah. Memang diberi sudut puncak 60 dan sisi QR ialah 55. So sudut puncak dah diberi. Tapi di manakah sudut puncak itu? Di manakah sudut puncaknya? Jadi itu yang kita kena cari. Ya. Ni sisi dah bagi dah kat sini. Tapak ya, sisi tapak tu. Dia dah bagi. So macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, ini memang step dia. Kalau kamu nak buat nota, kamu buat nota. Okay, step 1, apa kamu kena buat? Bahagi 2 garisan PR. Bahagi 2 garisan PR. Kaedah membahagi 2 garisan PR. Siapa yang belum lagi mahir untuk membahagi garisan, kena selalu praktis. Ya, ambil jangka lukis kita sebab ini adalah kaedah geometri. Ya, kita buat satu lengkuk daripada R dan satu lagi lengkuk daripada titik P. Okey. Membahagi 2 garisan. Ya. Okey. Buatkan garisan penengah. Buat garisan penengah macam tu. Nampak ke? Nampak tak? Ke blur je? Nampak. Nampak ya. Okey. Jadi yang diberi ialah sudut puncak 60 darjah. Kalau 60 darjah, pelengkap 90 darjah berapa darjah? Pelengkap 90 darjah. Daripada 60 darjah kita perlu berapa darjah lagi? Sudut 30. 30, betul. Ni matematik, congak je, tak payah nak ambil kalkulator. 90 tolak 60. So 30 lah baki dia kan, sudut pelengkap 90. Jadi daripada mana-manalah sama ada P ataupun R, kita kena bina sudut 30 itu, bukan sudut 60. Sudut 30. Jadi macam mana nak membina sudut 30 menggunakan kaedah geometri, kita dah pun belajar. Katalah saya ambil pada P. Ya. Buat satu lengkuk. Kemudian pindahkan ke persilangan garisan PR tu, buat satu lengkuk yang lain. Lepas tu bahagi 2 lengkuk itu. Membahagi sudut. Saya harap ingat lagi membahagi sudut ya. Okey, kalau kat sini sudut ini 60. Kalau saya buat garisan sampai ke titik persilangan tu, garisan ni bukan ada 60. Jadi kita perlu 30, bukan 60 ya. 30. So 60 ni kita bahagi 2, kaedah dia ambil daripada titik kosong ini kosong ya. Buat satu lengkuk dan letak pada titik 60 ni buat satu lengkuk. Dia bersilang dekat situ. So kita buat garisan.
So garisan ini tadi dia akan bersilang dengan garisan penengah tu di sini. Itulah dia pusat bulatan. So membina membina segitiga yang ini, kita kena bina bantuan bulatan. Kalau tak ada bulatan, ya, apa garisan yang kita dapat kat sini dia tidak tepat. Ya, dia tidak tepat. Dia dapat persilangan garisan penengah dan juga garisan pembahagi sudut tadi. Dia bersilang kat situ, itulah pusat bulatan. Ambil jangka lukis, letak dekat O tadi dan jejari OP ataupun OR sepatutnya dia sama je. Kita buatkan bulatan. Macam tu. Kakak ni boleh kot buat bulatan. Dan kalau tengok kat situ pada soalan, sisi QR ialah 55. Ialah 55. Ni, sisi QR ialah 55. So, daripada R lah. Daripada R, ukur 55. Saya letak jarum dekat senggatan kosong. Saya buka sehingga ke 55. Betul ya? Nampak tak? Ni 55. 5.5 cm. Tu. Ya, ulang-ulang balik gerak-gerak kat tu. Confirm dah dia 5.5. Okey. Letak dekat R. Kalau dekat P salah lah. Dia tidak mengikut soalan. PQ pula. Padahal ni QR. So daripada R lah. So daripada R 55 buat satu lengkuk yang bersilang dengan bulatan itu. Itulah dia titik Q. Titik Q. So bila kita dah dapat titik Q, apa yang kita kena buat? Lengkapkanlah segitiga yang dikendaki. PQ. Ya, buat garisan objek hitam ya. Dan QR. Yang bawah ni tadi pun kita hitamkan juga. Automatik. Ni kaedah geometri ya. Yang kita guna ni adalah kaedah geometri. Automatik sudut ini ya, PQR bersama dengan 60 darjah. Ya, iaitu sudut puncak. So Q ni adalah sudut puncak. Q adalah sudut puncak. So sudut puncak ni dia dah bagi tahu dah 60. Jadi inilah pembinaan geometri dia menghasilkan sudut PQR ni 60. Kalau tak percaya, ini kita tahu kan set square ni kan? 60 betul? Ni set square ni. Ini 90, ini 60, ini 30. Okey, tengok ini 60. Cuba kita acukan kat situ. Tepat tak? Hello. J, tepat. Zaran, boleh? Tepat tak? Boleh. Kaedah geometri yang kita gunakan untuk menghasilkan segitiga ini, ya, di mana dalam soalan dikata sudut puncak dia 60, ya. Betul, tepat tak 60? Kita gunakan set square kita. Dah memang ini bukan ada 60, ataupun kamu boleh gunakan jangka sudut tu kan? Yang separuh tu. So letak kat sini. Kalau tepat, maksudnya tepatlah sudut kita tu. Pembinaan geometri yang kita buat ni tepat. So tak perlulah nak ambil jangka sudut untuk ukur situ 60. Okey. Jadi siap soalan nombor 7. Ya, soalan nombor 7. Ada soalan nak tanya sebelum kita pergi pada soalan nombor 8. Nombor 8. Ya, Syed yang macam tak ada buku ni, boleh je buat garisan kat bawah tu. Boleh je buat garisan tu sepanjang tu lebih kurang. Buat tandaan itu P dan ini R. Cuma soalan dia dah kamu kena salin sikit. Bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak
PR. So PR ni dah diberi. Pada soalan dia dah diberi dah. So kita lukis siap-siap PR tu. Sudut puncak dia 45 darjah. 45. Yang tadi 60. Macam mana ni? Teknik dia sama ya. Dan yang membezakan di sini, tadi diberi sisi, yang ini diberi tinggi. Tinggi H bersamaan 65. Yang tadi sisi 55. Yang ini yang ada beza sedikit. Ya, dia ada beza sedikit. So, teknik yang sama, apa yang kita kena buat? Pertama sekali kena buat apa? Nation. Pertama sekali kita nak buat apa dengan garisan tapak PR ni? Nation bagaimana ni? Joel? Yo, buat garisan penengah yo. Ya, betul. Said yang jawab. Kita buat garisan penengah dengan membahagi dua garisan PR. Teknik yang sama juga ya. Kita bukakan jangka lukis dengan sebarang jarak. Syarat dia mesti lebih daripada garis tengah-tengah garisan itu. Kita buat satu lengkuk pada R dan pada P. Buat satu lengkuk. Okey, dia bersilang di situ. Okey, dia bersilang. Kita buatkan garisan penengah. Buat panjang-panjang pun tak apa. Dia binaan sahaja. Okey, lepas tu kena buat apa? Ingat tadi step yang tadi tu. Selepas kita buat garisan penengah, yang ini, kita kena buat garisan apa? Kena cari apa? Yang tadi dia beri sudut puncak 60. So, kita kena cari sudut 30. Sudut pelengkap dia 30 kan? Tapi yang ini sudut puncaknya 45. Jadi, sudut apa yang kita nak buat? Sudut pelengkap 90. Yalah berapa? Sudut pelengkap 90 daripada 45? Campur lagi 45 lah. So kita kena buat sudut 45 juga. Ya, 45 juga. So ingat lagi macam mana kita nak membina sudut 45 dengan kaedah geometri? Kaedah geometri, ingat lagi tak? Menggunakan jangka lukis sahaja. Ya. Nak mahir kena buat banyak kali kat sini. Kita bukakan. Ya. Kalau kita nak buat sebelah sini pun boleh, tak ada masalah. Ya. Katalah R. Saya buat satu lengkungan. Okey, pindahkan jarum tu dengan bukaan yang sama. Saya tak ada ubah pun bukaan dia ya. Tak kat persilangan PR tu, buat satu lengkung. Lengkung 60 kita panggil, sudut 60. Lepas tu ambil tadi pindahkan dekat lengkungan yang tadi tu. Saya punya ni dah bergerak dah. So pastikan jangan bergerak ya. Kalau bergerak nanti dia akan ralat ukuran nanti ya. Tak tepat. Okey, pindahkan. Okey, buat lengkung. Okey, begitu juga sebelah atas buat lengkung. Pindahkan kat sini buat lengkung. Okey. Dapat persilangan tu. Saya tak buat garisan habis, saya tandakan kat sini saja. Okey. Kalau kita cek balik sini 6, ini kosong. Ini 60 darjah. Ini 120 darjah. 120 tolak 60, 30. Kita nak 90 kan? Bahagi 2. Ini bahagi 2. 90 darjah kat situ. So, 90 kita bahagi 2 pula. Okey. Saya buat sini satu lengkuk. Pada 90 ni buat lengkuk. Itu. So, dapat garisan itu tersambungkan daripada R sampai dia menyentuh garisan penengah tadi. Itulah dia pusat bulatan. So, ni 45 ya. Dekat ni ya. Ni kaedah geometri. Tapi dalam peperiksaan ya, ingat ni dalam peperiksaan ya,
Dibenarkan. Dibenarkan. Baiklah, dibenarkan. Dibenarkan untuk mengguna alat terus. Maksudnya, ni kita tahu kan? Ni 90, 45, 45. Maksudnya kita boleh terus guna set square. Tak payah guna kaedah geometri. Kita terus guna set square ataupun alat. 45, so kita buat je garisan. Daripada R ke garisan penengahnya, itu adalah pusat bulatan. Senang tak guna alat? Adi? Kalau yang guna kaedah geometri ni, pembinaan sudut-sudut ni, bila kita guna, sebenarnya kita lagi mahir. Kalau yang ini memanglah mudah. Terus letak je pembaris, suruh buat garisan. Memanglah mudah. Okay. So, dapat pusat bulatan. Kita buatkan bulatan yang berjejari OP ataupun OR. Nak buat penuh boleh, tak nak penuhkan pun boleh. Daripada P ke R di sebelah atas. Okay. So, apa lagi? Dah buat bulatan, kena buat apa? Tengok kat situ. Sudut puncak 45 belum dapat lagi ya. Kita tak dapat lagi. Tapi kita gunakan maklumat yang dibagi di sini. Tinggi. Tinggi ataupun H dia ialah 65. Bukan kita ada garisan penengah tadi? Yang kita panjangkan tadi ni. Kita ukur 65. Okay. Letak jarum dekat senggatan kosong. Kemudian 65. Bukakan yang kelukis kita 65. Okay. Macam tu. 65. Buat beberapa kali goyangan kat situ. Confirm 65. Pindahkan dekat tengah-tengah garisan PR tu. Buatkan lengkungan pada garisan penengah tadi. Okay. Garisan itu menggunakan sesiku T. Pastikan dia selari yang dengan yang bawah tu ya. Oh, tak nampak pula. Ni garisan yang bawah tapak PR tadi ya, dengan sesiku T kamu tu, pastikan dia betul-betul selari. Dan kita gerakkan sahaja. Gerakkan saja sampai ke garisan 65 tadi. Pada garisan penengah tadi, kita buat garisan selari. Ini garisan selari dengan tapak dia. Okey, dia akan bersilang sini dan sini. Okey. Sini dan sini. So, dia kata dia tak ada bagi apa lagi kan? Dia bagi ni je. So, akan wujud dua segitiga dekat sini. Segitiga yang pertama adalah yang ini. Ni segitiga yang pertama, kalau kita ambil kira ketinggian dia tadi menyentuh bulatan di sebelah kiri. Kalau yang menyentuh di sebelah kanan, pun boleh juga siapa nak gunakan. Tapi saya kira sebagai garisan phantom je lah ya. Garisan lebih kurang sama je lah. So maksudnya bulatan ini sama dengan bulatan yang ini. Bulatan pula, sorry. Segitiga yang ini sama juga dengan segitiga yang ini. Sebenarnya sama. Sebab ketinggian dia adalah ketinggian yang sama. Okey, jelas tak di sini? Boleh? Ke laju sangat cikgu ni? Boleh, boleh. Boleh. Adi boleh. Yang lain? Nishan? Joel? Javis? Said? Zaran? Khairunas? Boleh je. Boleh ya? Tak laju ya? Andai katalah kamu tertinggal, boleh refer balik buku teks, sama sahaja teknik itu. Ya? Buku teks ada. Okey. Sekarang ni
Soalan yang ke-9. Tengok di sebelah dia, muka surat belakang. Soalan ke-9 pun sama juga untuk case side yang tak ada buku ni. Buku lembaran praktis ni. Bolehlah buatkan garisan tu terlebih dahulu. Garisan tapak segitiga PR. Buat dulu tapak ni. Kemudian baru kita tengok soalan. Soalan tu dia minta apa? Bina satu segitiga apabila diberi panjang tapak PR. Ni PR yang kita lukis ni maksudnya dia dah diberi dalam soalan lah. Okey, sudut puncak dia 30 dan sudut tapak dia 45. Dia beri dua sudut pula situ. Satu sudut puncak, satu sudut tapak. Okey, yang soalan 8 ni tadi 45 darjah ya. Di sini automatik dia 45 darjah. Sudut ni 45 darjah. Ambil balik set square ini tadi untuk pembuktian. Sebenarnya tak payah bukti dah. Sebab kalau kita guna kaedah geometri, dia automatik tepat. Okey, kita tahu set square ni, set square yang ni yang sama ni. 90, 45, 45. Okey, kita ambil kat sini, acukan macam ni. Tepat ke tak tepat tu? Tepat kan? So, kalau tepat, maksudnya betul lah kaedah geometri kita tadi. Dan tak ada ralat pun ni. Tak ada ralat pun. Maksudnya dia tepat. Okey. Yang di sebelah sini, sudut puncak dia 30 pula. Ini sudut puncak 45. Yang tadi tu sudut puncak 60. Ini sudut puncak 30. Ya. Ulang balik je proses tadi. Ya, tak payah nak susah-susah. Ulang balik proses tadi. Yang pertama kena buat apa, Zahran? Ulang balik proses tadi. Yang pertama kena buat apa? Mana Zahra ni? Khairunas. Pun ke mana pergi? Garisan tengah ya. Betul. Dia lambat sampai ke suara cikgu ni? Lambat sampai pada kamu. Okey, ya betul ya. Kita bahagi dua. Cari garisan penengah. Okey, tak apa. Ataupun kalau kamu nak type pun boleh. Ya, pada mesej tu. Okey, seperti biasa bahagi dua garisan tapak segitiga ni. Ya, untuk dapatkan garisan penengahnya. Okey. Dan garisan penengah ni saya buat panjang-panjang. Dia tak kisah. Dia binaan sahaja. Saya buat panjang ya. Okey. Kemudian. Bina apa? Sudut berapa tu? Sudut puncak 30. So kita kena bina sudut pelengkap berapa? 90. Tolak 30. Sama juga. Matematik. Cikgu. Ya. Apa dia? Kenapa Zahran? Saya internet slow lah cikgu. Apa yang slow? Internet? Itu tak dapat cikgu nak tolong. Kat cikgu punya pun memang slow juga. Sebab hari ni memang banyak cikgu-cikgu buat PDPR di rumah menggunakan Google Meet. Agaknya lah. So, satu Malaysia gunakan internet. Ya. So, masalahnya masalah yang sama. Okey, tadi sudut pelengkap 90 tolak 30 ialah 60. Macam tadi jugalah. 90 tolak 60, so 30. Ini 90 tolak 45, so 45. Ni 90 tolak 30, 60. So kita kena bina sudut 60. Okey. Katalah saya pilih P. Bina sudut 60 tak ada masalah. Senang sajalah. Beberapa step je. Step pertama. Step kedua. Dah 60. Ya. Okey. 60 kat sini buat garisan daripada P ke titik sudut 60 tadi. Panjangkan sampai dia
kena garisan tengah. Itulah dia pusat bulatan. So, dah ada pusat bulatan. Apa ke lagi kan? Kita bina lah bulatan. Dah dapat pusat, dah ada jejari. Jejari dia OP ataupun OR. Mesti sama. Dan buatkan bulatan. Nasib baik ngam je saya lukis dalam ni. Okay. Buat bulatan. Besar bulatan dia tu. Buat pusat dia jauh. Besar lah hasil dia. Panjang jejari dia. Okay. Jadi dia kata apa? Sudut puncak 30. Tapi kita tak dapat nak ukur je. Kita tak dapat cari lagi di mana kedudukan puncak segitiga ni. Ya. Kita pergi pula pada maklumat yang dia bagi seterusnya ialah sudut tapak. Iaitu 45 darjah. So kalau 45 darjah. Ya. Yang ini kalau kamu nak guna terus jangka lukis. Menggunakan kaedah geometri boleh. Ataupun guna terus alat sesiku set 45 pun boleh. Katalah saya guna alat ni. Ya. Tak kat sini PR ni pastikan dia selari dengan T-square kita. Siku T kita. Okey. Letakkan dekat sama ada pada R pun boleh. Ya. Terus kita hitamkan sampai dia menyentuh pada bulatan. Ya. Dan sambungkan ke titik P. Macam tu. So, tapak dia pun asalnya dia beri warna biru je kan. So, kita hitamkan lah. Sebab garisan objek. So, siaplah kita punya bulatan. Sudut puncak 30 darjah. So, puncaknya di sini. Inilah dia puncaknya. Dan sudut di sini automatik 30 darjah. Pembuktian ya. Kalau kamu tak percaya, set square yang ini, kan kita dah ada set square. Ini 60, 90 dan sudut 30. Okay, ambil sudut 30 ni, letak kat sini, acukan kat sini. Tepat tak? Tepat tak kalau tengok daripada atas? So, tepat. So, ini pembuktian ya. So, maksudnya tak perlu nak cari jangka sudut ke apa ke nak cari, nak sibuk-sibuk, nak sudut sini 30. Tak perlu. Kita gunakan kaedah geometri yang saya tunjukkan ini. Dah automatik di sini sudut 30 darjah. Okey. Itu sudut 45 ni pada R. 45 darjah. Kalau kamu nak buat di sebelah kanan pun tak ada masalah, boleh juga. Ya. Tak ada masalah, boleh juga. Sudut 45 tu di sini. Sudut 45 tu di situ. Okey. Boleh buat. Boleh juga. Kedua-duanya boleh. Dia tidak tetapkan di manakah Q tu. Dia tak kata sudut Q pun kan. Di sini boleh, di sini boleh. Maksudnya dengan kaedah ini boleh kita hasilkan dua segitiga. Yang ini pun tadi boleh kita jadikan dua segitiga sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tetapi untuk kes yang ini tidak boleh sebab dia dah tetapkan jarak RQ ni tadi ialah 55. Kalau kita salah letak dekat sini pula dah salah. Yang ini dia wujud 1. Yang ini dia boleh wujud 2. Yang ini dia boleh wujud 2. Okey. Boleh? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Kalau siapa yang ketinggalan, saya sedang membuat rakaman juga. Saya akan cuba export dia dalam bentuk MP4 yang kamu boleh buka nanti. Tapi kalau 2-3 hari ni cikgu tak upload, maksudnya tak berjaya lah untuk export kepada MP4 tu ya. Okey. Jadi kamu boleh juga rujuk pada buku teks. Jangan risau, buku teks tu dia ada tunjukkan di situ step by step. Ya. Step by step dia tunjuk. Okey, ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, maksudnya target saya untuk siapkan 4 jenis segitiga
Daripada soalan nombor 6, 7, 8 dan 9 memang mengikut tempoh waktu yang ditetapkan. Dan kita ada lagi setengah jam untuk kamu membuat latihan. So, walaupun setengah jam, sekarang ni ada lebih kurang 22 minit. Saya nak kamu buat soalan nombor 10. Satu saja. Soalan nombor 10. Tapi yang tak ada buku, macam Syed tak ada buku ya. Kamu boleh snap gambar soalan ni. Boleh buat rujukan. Ambil kertas A4, lukiskan. Minta kawan-kawan snap gambar ke kamu ke, ataupun sekarang ni kamu snap gambar kat sini untuk kamu belajar melukis. Yang ini adalah gabungan dua segitiga. Satu segitiga tepat dan satu ialah segitiga sudut puncak yang diberi ketinggian. Yang diberi ketinggian, yang inilah untuk kes yang ni. Ni seperti soalannya ni. Diberi ketinggian. So mana kita nak tengok yang ni. Yang ini segitiga tepat. Minggu lepas hari Jumaat saya dah tunjuk cara. Boleh rujuk yang itu ataupun boleh rujuk buku teks. Ni dua bentuk segitiga dalam satu soalan. Okey. Ya, cukup satu je lah saya rasa untuk 20 minit ni. Okey. Manakala soalan yang lain kita akan simpan dahulu untuk kelas bersemuka nanti. Besok saya nak minta kamu bersedia dengan subtopik segi 4. Subtopik segi 4 kamu boleh baca dulu dalam buku teks. Jenis-jenis segi 4, ciri-ciri segi 4 dan cara-cara pembinaan segi 4. Okey, ada soalan tak setakat ini? Tak ada, Ibu. Clear tak saya ajar hari ni? Boleh go, clear. Clear Clear. Okey ya? Go. J, Joel, Nishan. Ya, cikgu. Okey, Zahran. Clear. Okey, kalau dah semua okey, clear, maksudnya tak ada masalah lah kalau nak buat soalan nombor 10 ni dalam tempoh 15 minit, boleh? Sorry Tiul, tadi line slow. Udah nak habis dah pun. Ya, soalan nombor 10 ni. Latihan ni kamu buat. Sila buat. Ya, besok saya nak tengok. Ada soalan lain? Ada soalan tak? Ada. Tak ada Tak ada. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Ya, saya anggap semua apa yang saya tunjuk cara hari ini boleh dimanfaatkan untuk kemahiran kamu. Kamu boleh buat seberapa banyak kali pun ya, untuk meningkatkan kemahiran kamu menggunakan alat dan juga mengingat step ataupun teknik dan kaedah yang digunakan. Okey, jadi itu rumusan cikgu hari ini. Jadi cikgu tamatkan kelas PDPR kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolonglah siapkan semua kerja-kerja yang cikgu bagi supaya kamu tidak terbeban di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Okey, sama. Sama. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Sama. Ya, tahniah ya masuk kelas.